Sesi persekolahan 2021 akan dilanjutkan sehingga Mac 2022. Pulau Pangkur dijangka bakal dibuka 1 November. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah Ahad 12 September bersama saya Nur Zamri. Turut membuat laporan langsung dari Sabah, Sarawak dan Kelantan. Fokus hari ini terarah kepada semangat patriotik menjelang sambutan Hari Malaysia. Terus setia bersama Berita Wilayah. Sesi persekolahan bagi tahun ini dilanjutkan hingga Mac 2022. Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Jidin turut memaklumkan murid akan kekal dengan tahun persekolahan masing-masing pada bulan Januari hingga Februari, manakala peralihan kelas baru hanya bermula pada Mac tahun depan. Tempoh 2 bulan ini akan digunakan oleh pihak kementerian untuk melihat tahap penguasaan anak-anak kita dan melihat apakah bantuan, dokongan, sokongan yang kita boleh berikan bagi memastikan anak-anak kita apabila mereka naik ke kelas berikutnya, mereka telah bersedia sepenuhnya. Sesi persekolahan murid tahun 1 bagi tahun depan pula akan dilaksana bermula Mac 2022. Sementara itu, Kementerian Pendidikan maklumkan sesi persekolahan secara bersemuka pada 3 Oktober ini akan dilaksana mengikut fasa dalam Pelan Pemulihan Negara PPN dan secara bergiliran. Hanya negeri dalam fasa 2, 3 dan 4 akan memulakan sesi persekolahan pada 3 Oktober. Manakala sekolah di negeri fasa 1 iaitu Kedah dan Johor akan kekal ditutup buat masa ini, sekaligus semua pelajar di 2 negeri berkenaan akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Di samping itu, pemakaian seragam bagi pelajar sekolah juga tidak diwajibkan. Ini bagi memberi kelonggaran selain mengurangkan beban keluarga murid. Kerana apa? Kerana semangat kita adalah untuk membawa mereka kembali ke sekolah. Bukan kita nak punish mereka, bukan kita nak denda mereka. Seboleh-bolehnya kita inginkan anak-anak ini dapat kembali ke sekolah. Bila kita buka sekolah, mengambil kira masalah atau kesukaran untuk ke sekolah, Datuk Dr. Razzie juga menjelaskan ketidakhadiran murid tidak menjadi satu kesalahan. Bagaimanapun, katanya, ibu bapa atau penjaga perlu maklumkan perkara itu kepada pihak sekolah. Kerajaan menyambut baik kecenderungan pembangkang untuk bersama dalam kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM Tan Sri Anwar Musa, ia dilihat mampu menjadi wacana besar kepada rakyat di negara ini. Jadi bagi tujuan itu, kita telah bersetuju untuk pada hari ini untuk kedua-dua jawatan kuasa ataupun jawatan kuasa kedua-dua pihak ini, di mana 5 orang wakil daripada pihak Wakil Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta 6 orang daripada parti-parti gabungan dalam Pakatan Harapan akan mengadakan perbincangan sebagai susulan kepada kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Pakatan Harapan. Tambah beliau, ia juga merupakan inisiatif pihak kerajaan dalam usaha merancang transformasi politik yang lebih tersusun.
Dalam pada itu, KKMM melalui Jabatan Penyiaran Malaysia akan membenarkan syarikat penerbitan yang akan memulakan produksi dengan RTM untuk memohon wang pendahuluan sehingga 25% daripada nilai kontrak. Tan Sri Anwar Musa memberitahu inisiatif ini mampu membantu menyunting modal pusingan pembayaran domestic deposit kepada penggiat seni selain menampung pembayaran gaji serta upah pekerja industri yang terlibat. Kita telah memutuskan untuk membolehkan mereka memohon pendahuluan dibayar dahulu sehingga maksimum 1/4 daripada harga kontrak ataupun 25% daripada harga ataupun nilai projek yang telah diluluskan. Tujuannya ialah supaya mereka boleh melakukan jump start kerana mungkin mereka terhimpit dengan pelbagai masalah kewangan sepanjang pandemik. Jadi kemudahan ini diharapkan untuk mereka tidak perlu risau tentang modal permulaan ataupun working capital permulaan kerana kementerian telah sudah bersetuju untuk memberikan pendahuluan sehingga 25% daripada nilai projek yang telah diluluskan. Inisiatif yang diberikan KKMM ini juga bakal memanfaatkan lebih 8,000 penggiat industri kreatif tempatan. Terdahulu beliau menyerahkan bakul makanan kepada golongan memerlukan di Rumah Prihatin Green Seasons. Istiadat pembukaan penggal keempat Majlis Parlimen ke-14 pada hari Isnin 13 September 2021 pukul 10 pagi secara langsung di TV1 dan saluran berita RTM, juga di rtmclick.rtm.gov.my serta Facebook Berita RTM. RM13.3 juta diperuntukkan tahun ini bagi membantu komuniti usahawan yang terkesan pandemik COVID-19. Itu antara laporan menarik dari Kelantan. Langsung bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan. Baik, terima kasih Nurul. Majlis Amanah Rakyat MARA Kelantan meluluskan peruntukan sebanyak RM13.3 juta tahun ini bagi membantu komuniti usahawan di negeri ini yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. Bantuan disediakan di bawah pelbagai skim kemudahan pembiayaan MARA selain pengenalan moratorium serta pengecualian sewa kepada penyewa premis milik agensi itu. Menurut ahli Majlis MARA, Datuk Muhammad Farid Muhammad Zawawi, di bawah skim kemudahan pembiayaan MARA, sehingga bulan lepas ramai 217 usahawan telah dibantu menerusi skim pembiayaan kontrak Spike, SPIM, S3P dan Dananita melibatkan peruntukan RM11.8 juta. Manakala untuk moratorium dan pengecualian bayaran sewa, seramai 512 penyewa telah mendapat manfaat dengan implikasi kewangan sebanyak RM1.5 juta. Bukan sekali bagi ya. Sebelum ni dalam fasa 1 kita juga telah bagi, fasa 2, sekarang masuk fasa 3 ya. Kita harap supaya pandemik ini cepat berakhir. Okay? Jadi kita tidak ada wave yang keempat dan sebagainya ya. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan di bawah program Bantu Usahawan Inisiatif Tambahan Pemulih di kawasan industri MARA Pengkalan Cepa, Kota Baru. 3 usahawan di bawah skim pembiayaan Prihatin Mikro S3P dari Kota Baru menerima cek bantuan melibatkan sejumlah keseluruhan 130 secara maya kepada usahawan agar mereka sentiasa mendapat informasi terkini tentang program-program keusahawanan. Trauma akibat kemalangan setahun yang lalu, Siti Nik Syahira Abdullah, 26 tahun, mengambil keputusan untuk tidak keluar bekerja. Sebaliknya, membuka nursery di halaman rumahnya di Pasir Putih, Kelantan. Keputusan itu ternyata berbaloi apabila perniagaan anak benih sayur-sayuran dan bunga yang diusahakannya kini semakin mendapat sambutan ramai. Tidak mensia-siakan pengalaman ketika menjalani latihan amali di Cameron Highlands, Pahang, pelajar lepasan Kolej Universiti Agrosains Malaysia Melaka ini mengusahakan tanaman lada, terung, timun dan pokok bunga.
Asas pengajian dalam bidang pertanian digunakan sebaiknya untuk menginovasi racun serangga perosak yang digunakan untuk tanamannya dan juga dijual. Siti Nik Syahira merancang untuk memulakan projek tanaman cili fertigasi dan berharap mengumpul dana bagi merealisasikan cita-citanya itu. Buat masa sekarang ni, tanah dah ada. Saya nak kembangkan lagi lah projek pertanian ni untuk buat cili fertigasi. Tanah yang berkeluasan 0.3 hektar. Mengikut luas lah, dalam 4,000 hingga 5,000 polybag lah. Menariknya, remaja gigih ini menggunakan tulang 4 keratnya untuk menyediakan sendiri tempat teduhan anak benih pokok menggunakan buluh yang diperoleh dari hutan berdekatan. Baginya, selagi mampu, kudratnya akan digunakan sebaik mungkin untuk menjadi seorang usahawan tani yang berjaya sekaligus dapat berkongsi kegembiraan bersama ibu bapanya. Walaupun negara masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19, namun ia tidak melunturkan semangat rakyat untuk meraihkan Bulan Kemerdekaan dan sambutan Hari Malaysia dengan cara masing-masing. Kecintaan terhadap negara itu dizahirkan penduduk kampung Telaga Papan, Pasir Putih menerusi pertandingan yang dianjurkan Jawatankuasa Masjid di kampung berkenaan. Pengarah program Muhammad Fadli Osman berkata program berlangsung selama 2 minggu ini memberi peluang kepada penduduk untuk menunjukkan semangat patriotik mereka menerusi idea kreatif yang dihasilkan. Seramai 21 keluarga menyertai pertandingan julung kali diadakan ini. Tujuan utamanya untuk menjentik kesedaran di kalangan rakyat. Walaupun dalam suasana COVID, mereka mesti menjaga diri dia, tapi dalam masa yang sama, semangat untuk menghayati tarikh kemerdekaan itu jangan lupa. Pelbagai kaedah dilakukan penduduk untuk menzahirkan semangat patriotik mereka. Ada yang menghias kediaman, perkarangan rumah, kenderaan malah mempamerkan senjata lama serta dokumen-dokumen peninggalan sejarah yang masih elok untuk tatapan ramai. Kita kena terima kasih kepada datuk kita sebabkan dia yang kita boleh pegang lagi barang-barang lama. Kalau saja di kedai-kedai pun mungkin tak ada dah. Mungkin harganya. Ya, mungkin ada pun mungkin di museum memang adalah macam buku-buku sejarah pun ada yang cok muka di Arkib Negara yang saya peganglah. Di rumah ni sendiri kita menggunakan bahan-bahan terpakai lah seperti meja dan kita mengubah balik. 3 bahan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Hazidi. Terengganu bakal menerima 643,187 dos vaksin sepanjang bulan ini. Jumlah itu ke arah mencapai kadar peratusan 80% populasi dewasa lengkap dos suntikan vaksin di negeri itu hujung bulan ini. Pengurusi bersama Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata pemberian vaksin secara walk-in kepada individu berumur 18 tahun di 14 pusat pemberian vaksin PPV juga merupakan inisiatif untuk mencapai sasaran tersebut. Sehingga kini kadar peratusan vaksinasi lengkap bagi populasi dewasa melebihi 66.73% direkodkan Jumaat lalu. Ia sekaligus akan membuka peluang kepada 93,262 remaja di negeri ini yang layak untuk divaksin hujung bulan ini. Proses pemberian vaksin kepada dewasa dahulu. Selesai program PICK dewasa, kita mulakan dengan program vaksinasi kepada remaja. Jadi data Terengganu telah menunjukkan bahawa sebelum akhir bulan September ini kita akan capai 80%, bermakna petanda untuk memberi vaksin kepada remaja sudah ada. Jadi saya akan berkomunikasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memulakan vaksin sekiranya dibenarkan seawal mungkinlah dalam lewat bulan 9 ini. Terdahulu, beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi mengadakan lawatan kerja melalui program outreach rumah ke rumah di Losong, Terengganu. Seorang
Seorang lelaki tempatan berusia 43 tahun berjaya diselamatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Perak selepas ditemui terdampar di atas sebuah batu berhampiran teluk dalam Pulau Panggur petang semalam. Pengarah APMM Perak Kapten Maritim Shahrizan Rahman berkata lelaki tersebut diselamatkan sepasukan anggota bersama bot Benteng 6 selepas menerima maklumat daripada orang awam. Jelasnya setibanya di lokasi kejadian mangsa berada dalam keadaan lemah dan separa sedar sambil terbaring di atas batu. Hasil bantuan nelayan tempatan, mangsa diberi bantuan kecemasan sebelum dibawa ke Hospital Sri Manjung untuk rawatan lanjut. Tambahnya lagi, punca kejadian masih disiasat berikutan keadaan mangsa yang lemah dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pusat Peranginan Pulau Panggur dijangka dibuka kepada pengunjung 1 November depan tertakluk keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN. Esko Negeri Perak Datuk Noli Ashlin Muhammad Razzi berkata, terdapat kriteria yang belum dipenuhi terutama membabitkan vaksinasi. Penyelarasan jumlah sebenar penduduk yang sudah divaksin perlu dilaksana terlebih dahulu bagi membuktikan Pulau Bebas Cukai itu sudah mencapai 80% imuniti kelompok. Mana apa yang kita lakukan di Pulau Pangkur itu adalah PPD outreach, bukan PPD di Lumut, dan kebanyakan daripada islander Lumut telah berdaftar dengan Lumut dan telah mendapat vaksinasi di situ. Jadi daripada segi penyelarasan maklumat itu kita masih lagi belum selesai. Untuk kami sasarkan untuk kami selesaikan masalah vaksinasi untuk pemain industri. Kita harap kita boleh memula full on 1 November. Itu sasaran kami di peringkat peringkat negeri lah. Tambah beliau bagi mencapai imuniti kelompok sekurang-kurangnya 8,026 penduduk berusia 18 tahun ke atas perlu menerima vaksin daripada jumlah keseluruhan 11,500 populasi yang diunjurkan di pulau terbabit. Kita ke bumi Kenyalang, antara fokus penduduk dewasa di Limbang capai hampir 100% telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Perincian lanjut bersama Buma. Silakan Buma. Ya Nurul, daerah Limbang hampir mencapai 100% penduduk dewasa menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat Jumaat lepas. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu penduduk Limbang telah mencapai lebih 90% bagi dos pertama dan kedua sekaligus mencapai sasaran imuniti kelompok. Secara umumnya setakat semalam bagi daerah Limbang yang telah pun divaksin dos yang pertama sejumlah 30,987 orang. Untuk daerah Limbang yang memberikan peratusnya 91,5% dos pertama, dan untuk dos kedua juga melebihi 90% untuk kategori dewasa, 90,1% berjumlah 30,510 orang. Jadi ini bermakna kita di daerah Limbang ini mencapai peratusan yang tinggi lah. Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu demikian kepada pemberita selepas melawat pusat pemberian vaksin di Dewan Suara Limbang. Beliau turut mengingatkan individu yang telah lengkap vaksin supaya terus mematuhi prosedur operasi standard bagi mengelak berlakunya penularan COVID-19. Dalam tinjauan tersebut, Datuk Dr. Abdul Rahman turut menzahirkan penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan yang terlibat sepanjang pelaksanaan program imunisasi COVID-19 di daerah Limbang. Baik, sementara itu, program imunisasi COVID-19 bagi golongan remaja berusia 16 dan 17 tahun di daerah Limbang mencapai peratusan memuaskan sepanjang 3 hari pelaksanaan program tersebut yang bermula Jumaat lepas. Menurut Ketua Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Limbang, Dr. Nur Atika Osman,
Kejayaan pelaksanaan program tersebut merupakan hasil kerjasama daripada pihak sekolah dan ibu bapa pelajar membabitkan 5 buah sekolah di daerah tersebut. Kita telah memulakan program vaksin untuk kalangan remaja yang berumur 16 dan 17 tahun di daerah Limbang dari 10 September hingga 12 September dan sambutan dari pihak sekolah terutama dari pihak guru dan pihak ibu bapa sangatlah menggalakkan. Setakat ini kita telah berjaya memvaksin seramai 1,038 orang pelajar yang bersekolah di 5 buah sekolah di daerah Limbang. Dr. Nur Atikah memberitahu demikian kepada pemberita RTM ketika melakukan tinjauan ke PPV Dewan Suara Limbang. 5 buah sekolah terbabit ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Patiambun, SMK Limbang, SMK Medamit, SMK Agama dan SMK Kubung. Cadangan berkaitan penilaian semula prosedur operasi standard SOP kuarantin wajib 14 hari bagi kemasukan ke Sarawak diterima positif. Beberapa individu di Kuching yang ditemui berharap peralihan fasa pandemik ke endemik di Sarawak dilihat akan memudahkan pergerakan terutamanya bagi golongan yang telah lama tidak pulang ke kampung halaman walaupun berhasrat untuk ke luar negeri. Cadangan itu juga termasuk menilai semula jadual penerbangan langsung dari Kuching ke beberapa negeri berbanding hanya ke Kuala Lumpur setakat ini. Sebab kami macam orang Sabah, susah untuk mau keluar lah. Banyak prosedur yang perlu kita lalui. Dan macam saya, kalau balik ke Sabah kena ada surat pergerakan polis, swab test dan masuk flight penerbangan pun hanya ada penerbangan daripada Kuching, KL dengan ke Sabah. Tiada direct flight daripada Sabah. Kita mudahkanlah urusan kita yang ada sanak saudara yang dekat Semenanjung supaya dia mudah datang untuk ke Kuching ni sama ada ke Sarawak ni supaya tidak ada masalah kuarantin lagi sebab lama menunggu kan. Saya melihat kalau dibuka untuk orang yang full vaksin adalah lebih baiklah sebab kita melihat macam saya sendiri ada family terdekat, abang saya, adik saya berada di Semenanjung. Kesukaran untuk balik tu adalah memandangkan masih kuarantin 14 hari. Jadi kalau dibuka untuk yang dah full dose dapat balik ke Sarawak, saya fikir tu better lah. Untuk rekod, Sarawak telah mencapai 88.9% dos lengkap vaksin COVID-19 bagi golongan dewasa yang layak atau 65.1% daripada keseluruhan populasi negeri ini. Penilaian semula SOP berkenaan diumumkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugamba semalam adalah berdasarkan situasi semasa COVID-19 di negeri ini. Saudara, hidup dalam masyarakat berbilang kaum, berkongsi budaya dan bahasa semestinya sudah menjadi kebiasaan bagi kita semua. Berkongsi keenakan makanan tradisi sesebuah kaum juga pastinya akan menyemarakkan lagi semangat perpaduan dalam kepelbagaian. Keadaan tersebutlah yang cuba dimanfaatkan seorang anak muda dari Kampung Muhibah Distrik Aman yang menghasilkan makanan tradisi kaum Cina, bak chang. Ikuti laporan yang disediakan Rosita Ampung. Abdul Saiful Nazri, 26 tahun, anak muda berkelulusan diploma dalam bidang perakaunan, telah beberapa tahun menghasil bakcang sejuk beku, namun hanya dijual di sekitar Sri Aman. Langkahnya bermula ketika beliau berusaha mencari pendapatan sendiri sebaik tamat pengajian. Bakcang menjadi pilihan kerana tidak ramai yang menghasilkan bakcang halal. Tambahan pula ibunya, Fauziah Chu, yang berketurunan Cina Teochew, sememangnya mahir membuat bakcang. Lantas, Saiful menggunakan nama ibunya untuk mempromosi Madam Chu's Bakcang. Mengolah dan memberi saya segala resipi dan ajar saya cara buat bakcang. So, saya gunakan nama mak saya sebagai brand untuk jual bakcang dan buat dia jadi bakcang frozen. Tindakannya menjual serta mempromosi bakcang melalui media sosial kira-kira 2 tahun lalu ternyata melonjakkan permintaan dari seluruh Sarawak. Malah ada juga permintaan dari Semenanjung.
Tapi buat masa ini saya bermula untuk orang-orang Sarawak dahulu dan insyaAllah bila sudah berkembang saya akan pasarkan ke seluruh Malaysia lah. Sebab memang banyak permintaan daripada sana. Okey. Ketika ini, Saiful yang dibantu ibunya hanya mampu menghasil kira-kira 500 biji bakcang seminggu dengan pelbagai inti. Turun-turun kita ya, turun menurun lah keluarga. Memang kita bakar, kita tak akan hilang lah rasa Cina ni. Rasa Cina. Rasa Cina yang memang ada lah. Kita pakai rempah-rempah yang Cina pakai lah. Contoh adalah macam ni, payah jugalah kita nak jumpa sebab Chinese Muslim kan yang buat. Yang kedua, harga pun berpatutan dengan apa yang kita beli, yang kita makan pun. Dan tiga, sedap lah. Itu kan makanan Cina. Jadi untuk sebagai Melayu yang buat macam okey lah. Kami pun dah cuba makan, nang okey, sedap. Sedap lah. Tu susah nak cari yang halal nak. Oh, yang halal pun kami makan dekat Sibu. Buat kami ayam. Bapak kami nak si suka pun pandai suka makan tu. Ketika ini, produk tersebut dipasarkan di sebuah kedai serbaneka di Kuching. Selain boleh diperolehi daripada ejen di beberapa tempat seluruh negeri. Dengan pelbagai inti, ia memberi banyak pilihan kepada pelanggan. 自陣我有做胃口，有做白腸啦。伊白腸是有雞巴、beef、eggs yolk、red bean and kicang lah. Nasi hama desi ulah ai lai cuy bacang halal lai cuy kampung Muhibah lai cuy nak ulah kuih kia ube lah. Saiful Nazri. Harapan anak muda ini suatu hari nanti ingin meningkatkan lagi kapasiti pengeluaran dan memperluaskan pemasarannya. Semoga perkongsian makanan tradisi pelbagai kaum seperti ini akan memperkukuhkan lagi hubungan harmoni sesama kita. Rosita Ampong, Berita RTM. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Bumah. Baik, sebelum ke perkembangan lain, kita ke Met Malaysia bagi mendapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawainya Abdul Aizat Nasmi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan amaran yang sedang berkuat kuasa. Yang pertama, amaran cuaca waspada iaitu meliputi di utara semenanjung Malaysia seperti dibelorikan warna kuning di sini, iaitu di negeri Perlis, sebahagian negeri Kedah dan juga Pulau Pinang. Amaran ini seperti yang Met Malaysia jangkakan, ia bakal berlaku hujan lebat dan ia berkuat kuasa sehingga keesokan harinya. Bagi amaran yang seterusnya iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora, ia meliputi perkapalan Phuket, Selat Melaka Utara, sebahagian Kondor, Reef North dan juga perkapalan Palawan. Amaran ini seperti sama juga amaran cuaca waspada, ia berkuat kuasa sehingga ke keesokan hari dan ia berbahaya ke atas semua aktiviti yang melibatkan bot-bot kecil, sukan laut dan juga rekreasi laut. Baiklah, bagi Eman, hujan terkumpul tertinggi setakat dalam tempoh 1 jam ini pada pukul 4 petang menunjukkan daerah Kemaman Terengganu dengan bacaan sebanyak 34.8 mm, diikuti di daerah Mesing, negeri Johor sebanyak 26 mm. Dan berdasarkan trend ramalan hujan, keadaan ini bakal meningkat menjelang malam ini. Bagi keadaan cuaca semasa pula, kelihatan hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku melibatkan di negeri Perak Timur, termasuklah di sekitar Lembah Kelang, di negeri Pahang dan juga di daerah Mesing, negeri Johor, termasuklah di semua jajahan negeri Kelantan dan juga daerah-daerah negeri Terengganu. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat lebih terpencil di sekitar bahagian Kuching, Serian, Betong, Sedia Aman, Sarike dan juga melibatkan bahagian Bintulu termasuklah Miri. Manakala di negeri Sabah pula, hujan renyai lebih mendominasi di kawasan tersebut, iaitu di kawasan bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Dan Met Malaysia menjangkakan keadaan ini bakal berlanjutan sehingga ke lewat petang hari ini.
Baiklah, bagi ramalan cuaca malam ini dinasihatkan bagi para memandu agar memandu kenderaan dengan perlahan atau berhenti seketika dan berteduh kerana Met Malaysia menjangkakan hujan lebat bakal berlaku di pantai timur semenanjung Malaysia seperti di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur, termasuk di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah. Namun begitu, keadaan hujan di 1-2 tempat masih lagi boleh berlaku di sekitar negeri utara semenanjung Malaysia seperti di negeri Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, termasuklah di hampir semua bahagian di negeri Sarawak. Sekian dahulu laporan cuaca petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesaung dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK diperhebat menerusi program vaksinasi dari kampung ke kampung. Hari ini program tersebut dijalankan di 3 buah kampung di Don Apas, Tawau. Perinciannya kita bersama Inisia Dolus di Kota Kinabalu. Silakan Inisia. Baik, Nurul Syahira, usaha mencapai 80% imuniti kelompok terus dipergiat menerusi beberapa pendekatan termasuk program outreach vaksinasi COVID-19 dari kampung ke kampung. Di Tawau, Jabatan Kesihatan Sabah dengan kerjasama Hospital Tawau dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM APAS mengadakan program vaksinasi di 3 buah kampung iaitu Kampung Hidayat, Kampung Kurnia Jaya dan Kampung Titingan. Program sehari yang turut dijayakan pemimpin akar umbi Dun Apas ini menyasarkan pemberian vaksin kepada 1,500 penduduk di ketiga-tiga buah kampung. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pemberian vaksin dari kampung ke kampung merupakan kaedah terbaik dalam usaha mencapai sekurang-kurangnya 80% imuniti kelompok menjelang hujung tahun ini. Kita ingin menyahut dan ingin membantu usaha kerajaan yang ada pada hari ini untuk kita mencapai imuniti berkelompok sekurang-kurangnya 80% pada penghujung tahun 2021 ini. Untuk kita keluar daripada masalah wabak COVID-19 yang telah menghantui kita. Datuk Nizam yang juga pembantu Menteri Kewangan Sabah berkata demikian kepada pemberita selepas melawat program pemberian vaksin di Masjid Kampung Kurnia Jaya, Batu Empat, Tawau. Beliau percaya pemberian vaksin dari kampung ke kampung lebih berkesan kerana ada kalangan penduduk khususnya warga emas berhadapan masalah mendapatkan suntikan vaksin di PPV sedia ada kerana beberapa kekangan seperti pengangkutan dan masalah kesihatan. Katanya program ini juga dapat meningkatkan jumlah suntikan vaksin kepada individu yang tidak mendaftar. Program vaksinasi ini tidak terhad kepada penduduk tempatan, sebaliknya turut diberikan kepada warga asing yang tinggal di kawasan ini. Sementara itu disandarkan Permai Poliklinik Group yang mengendalikan Pusat Pemberian Vaksin Integrasi PPVI, Dewan SMJK Tionghoa turut bercadang mengadakan program outreach vaksinasi ke kawasan kampung. Pendekatan itu merupakan antara alternatif bagi meningkatkan peratusan vaksinasi PPVI berkenaan yang kurang menggalakkan sejak dibuka 26 Ogos lalu.
Wakil Penyelaras PPVI SMJK Tionghoa, Dr. Sanjeev Semantan berkata situasi tersebut berbeza dengan PPVI yang diselaraskan kumpulan poliklinik itu di Tawau dan Kota Kinabalu yang mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat. Setakat 10 September, PPVI SMJK Tionghoa hanya mencatatkan 8,981 penerima suntikan vaksin COVID-19 berbanding 19,200 dos vaksin yang diperuntukkan. Manakala purata vaksinasi pada Isnin hingga Jumaat lalu pula hanya 118 orang sehari berbanding 1,200 dos vaksin yang disediakan dalam sehari. Actually tak kisah kalau dia orang ada dokumen ke tidak. Asal itu kalau kampung tu ada kekurangan orang yang divaksin, kami patut pergi ke dia orang lah. Dan first find out kenapa dia orang tidak dapat, nombor dua galakan dia untuk datang. Dr. Sanjeev ditemui RTM di PPVI SMJK Tionghoa Sandakan. Selain PPVI SMJK Tionghoa, Sandakan memiliki dua lagi PPVI masing-masing di Dewan Sri Libaran Batu 7 dan Dewan Sri Gumgum Batu 16. Belanjawan 2022 yang dibentangkan bulan depan seharusnya memberi fokus ke arah memperkukuh sektor kesihatan yang menjadi asas utama kepada pemulihan ekonomi negara yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Herniza Rosen Markus berkata fasiliti kesihatan yang mampu mengawal penularan pandemik di samping pelaksanaan program vaksinasi yang diperhebat ketika ini. Bila kita sudah dapat mengatasi pandemik ini melalui sistem kesihatan yang padu, sudah tentu kita akan dapat pulih lebih awal daripada pandemik ini dan juga seterusnya pada masa yang sama pulih. Ekonomi kita akan pulih. Herniza berkata demikian ketika dihubungi pemberita RTM. Beliau juga berharap agar kerajaan memberi tumpuan kepada sektor pelancongan yang merupakan antara sektor terjejas teruk dan memerlukan jangka masa panjang untuk pulih. Ini termasuk menyediakan pelbagai inisiatif dan insentif bagi membolehkan sektor berkenaan yang merupakan antara penyumbang utama pendapatan negara kekal bertahan. Dalam masa sama, perusahaan kecil dan sederhana, PKS dan peruncitan juga perlu diberi keutamaan dalam belanjawan kali ini, memandangkan sektor terbabit berpotensi menyediakan peluang pekerjaan. Belanjawan 2022 dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat 29 Oktober depan dengan meneruskan kesinambungan pelan pemulihan negara bagi membawa Malaysia keluar daripada kemelut, melindungi serta memulihkan kehidupan dan mata pencarian pasca pandemik. Penganjuran program Doa Malaysia Prihatin sempena sambutan Hari Malaysia 2021 amat bertepatan dalam usaha mengekalkan semangat perpaduan dan toleransi rakyat pelbagai kaum di negara ini. Program tersebut anjuran bersama Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, LKNS dan Majlis Hindu Sanggam Cawangan Sabah. Pengurus Besar LKNS Meki Apison berkata program bertujuan memberi ruang dan peluang kepada agama-agama lain untuk mendoakan kesejahteraan pemimpin negara selain menzahirkan rasa sayang dan cinta kepada negara. Meki menyatakan demikian semasa program Doa Malaysia Prihatin sempena Hari Malaysia di Kuil Sri Pasupatinan, Bukit Padang, Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi program Doa Malaysia Prihatin merangkap Presiden Majlis Hindu Sanggam Sabah, Datuk Dr. Madhavan Karupia berharap program ini akan menjadikan rakyat Malaysia sentiasa bersatu hati dalam menangani krisis ekonomi, kesihatan, politik dan sosial ketika ini yang berpunca daripada pandemik COVID-19. Program doa ini turut dilaksana JKNS dengan kerjasama Persatuan Bumiputera Kristian Sabah, Gabungan Persatuan Cina Sabah dan Persatuan Kinabalu Sing Sabah.
Ambil vaksin guys, lindungi diri. Nasib penduduk Kampung Jawa dan Kampung Kurnia di Kimanis Papar yang terjejas pendapatan akibat penularan pandemik COVID-19 mendapat perhatian Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Seramai 119 penduduk yang dikenal pasti telah dibantu melalui sumbangan bakul makanan hasil kerjasama Pertubuhan NGO Kampung Gana Membakut dan Yayasan Hasanah. Pengerusi Pertubuhan NGO Kampung Gana Membakut, Johaili Majid berkata, sumbangan diharap dapat mengurangkan beban penduduk yang bukan sahaja terjejas pendapatan akibat penularan pandemik, malah akibat banjir baru-baru ini. Saya tahu kampung ini adalah merupakan kampung yang sebelum ini juga terjejas dari segi masalah banjir di Sabah. Jadi dua kampung ini memang kampung yang saya memang pilih berdasarkan kepada tinjauan NGO lah, NGO kami. Johaili ditemui RTM dalam program Komuniti dan Pemulihan Bencana Kemanusiaan 2021 di Kampung Kurnia Kimanis, Papar. Sementara itu, para penerima terharu dan melahirkan penghargaan atas keprihatinan pelbagai pihak yang menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Saya rasa mewakili seluruh kampung amat gembiralah dan berharap seterusnya program-program seperti ini akan selalu dijalankan untuk membantu seluruh golongan masyarakat lah. Saya sangat-sangat berbesar hati dan banyak terima kasihlah kepada NGO yang telah terbabit untuk membantu penduduk kampung Kurnia ni. Sebanyak 58 bakul makanan diagihkan kepada penduduk Kampung Jawa manakala 61 bakul makanan pula bagi penduduk Kampung Kurnia dengan penyerahan secara simbolik kepada 2 wakil penerima. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Tinggal 4 hari lagi untuk kita menyambut Hari Malaysia. Semarakkan rasa cinta kepada tanah air. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara. Kembali bersama Nurul Syahirah. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Anisya. Peristiwa berdarah Kelantan. Jika semalam laporan wartawan Tamrin Jamil memaparkan penceritaan daripada bekas anggota polis Hutan Mail Ed Gading Melonti yang terlibat dalam insiden itu. Hari ini Tamrin membawa perkongsian daripada waris seorang lagi bekas anggota Home Guard yang turut bertempur menentang Tentera Nasional Indonesia TNI bersama Mail. Abdul Mansa Abdul Samad, 40 tahun berkata kisah anggota Home Guard menentang musuh ketika peristiwa kelabakan amat memilukan. Tanpa keberanian mereka, mungkin Balai Polis Kelabakan sudah ditawan. Abdul Mansa berkata bapaknya Abdul Samad Piatu yang meninggal dunia pada tahun 1979 adalah antara individu yang terlibat dan sama-sama mengangkat senjata menentang musuh ketika mempertahankan Balai Polis Kelabakan. Ketika peristiwa itu beliau diberitahu bapaknya sanggup menggali nyawa keluar dari tempat perlindungan untuk mengambil bekalan peluru dalam stor Balai Polis meskipun dihujani tembakan musuh. Dalam kejadian tu ada dilemparkan orang bom lah, bom tangan tu. Tapi syukurlah bom tu tidak meletup, dia menyangkut di pagar. Ada yang sibuklah mencapai senjata, kemudian menyerang balas. Jadi dalam beberapa jam serangan itu di Balai Polis, jadi dorang dalam tempo itu kehabisan peluru lah. Jadi di antara mereka tu tiada yang sanggup lah untuk mengambil peluru di bilik store kan, di bilik simpanan senjata yang berada di tingkat bawah. Jadi peranan arwah beliau ni dia sanggup lah untuk ambil peluru tu, merangkak ke bilik bawah store. Bernasib baik, ayahnya bersama beberapa anggota tentera yang lain terselamat. Selepas kejadian berdarah itu, arahan perintah berkurung dikeluarkan serta-merta. Penduduk di Kelabakan diarah bersembunyi dalam lubang tanah. Pada waktu malam, semua lampu rumah diarah dipadamkan. Sementara itu, Pegawai Daerah Kelabakan Muhammad Syahrudin berharap generasi muda menghayati sejarah negara dan belajar daripada peristiwa lampau kerana ia merupakan resipi terbaik untuk membina negara bangsa yang memiliki jiwa patriotik dan mampu berdepan cabaran hidup yang semakin kompleks. Sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia, khususnya peristiwa Kelabakan, menyimpan 1001 cerita yang boleh dijadikan iktibar untuk generasi muda. Peristiwa itu turut menguji gabungan Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu pada ketika itu untuk bersatu berdepan Indonesia yang melancarkan Perang Ganyang Malaysia serta Filipina yang turut menuntut Sabah. Generasi muda yang ada sekarang
perlu menghayati betapa peritnya pengorbanan mereka-mereka yang terdahulu mempertahankan negara kita. Jadi apa yang berlaku tahun 1963 ini, kita generasi muda harus mengambil iktibar. Katanya lagi, rakyat negara ini perlu mencari titik kebersamaan dan menolak perbezaan yang membawa perpecahan dengan melihat setiap kejayaan individu itu sebagai kejayaan bersama seluruh rakyat Malaysia. Peristiwa konfrontasi kelabakan yang berlaku pada tahun 1963 yang telah mengorbankan 8 anggota keselamatan di kampung Kalabakan ini meninggalkan kesan yang mendalam kepada seluruh rakyat di negara ini, sekaligus dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda dalam usaha untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air yang tercinta ini. Tamrin Jamil, Kalabakan, Sabah, untuk berita RTM. Tiada alasan untuk membiarkan bulan kebangsaan berlalu begitu sahaja tanpa sebarang aktiviti untuk menunjukkan semangat cinta negara. Pelbagai cara boleh dilakukan tanpa mengabaikan keselamatan diri dan keluarga dalam musim pandemik. Ini membuktikan oleh seorang pesara kerajaan yang memenuhkan setiap ruang rumahnya dengan lebih 1,000 jalur gemilang. Wartawan Mazuria Zulkifli ada laporannya. Baharudin Kancil, 60 tahun berkata, dia menghabiskan ribuan ringgit untuk menghias segenap rumahnya dengan jalur gemilang. Turut menarik perhatian apabila barangan terpakai dijadikan replika sinonim dengan kemerdekaan negara. Semuanya bagi menzahirkan semangat cintakan tanah air. Juga ingin mendidik masyarakat bahawa pandemik COVID-19 tidak melunturkan ingatan rakyat terhadap pejuang negara. Minat tu datang daripada kita berjalan ke pejabat-pejabat dan pergi dekat perhentian, kita nampak bendera dipasang dengan begitu kemas dan kita bawa balik ilmu tu, kita pasang dekat rumah dan jiran-jiran pun sama berminat untuk ikut memasang bendera. Kadang-kadang bila kita nampak benda-benda bahan terbuang tu, kita nak buat, kita nampak apa benda kita nak buat, macam buat basikal daripada PVC, meriam daripada PVC, nampak botol semalam dah buat KLCC, buat bersungguh-sungguh sampai jadi. Katanya, dia tidak berhasrat untuk menyertai mana-mana pertandingan kerana usahanya ini bukan untuk dipertandingkan. Ia dilakukan untuk sama-sama menghargai kemerdekaan negara tak kala negara kini sedang berperang dengan pandemik COVID-19. Usaha Baharudin turut mendapat perhatian ramai termasuk jiran-jiran yang mengikuti jejak langkahnya untuk menterjemahkan semangat cinta negara melalui kaedah ini. Saya tak tunggu pasal bendera ni, dah memang kita pasang tiap-tiap tahun. Selama beberapa tahun saya tak ingat dan kita tak ada niat untuk bertanding apa-apa, tak ada. Hanya suka untuk tujuan saya untuk tanamkan semangat pada anak-anak jiran-jiran yang muda supaya mereka ada satu semangat patriotik. Sejak merdeka mereka buat sikit-sikit je lah. Tapi dulu tak pandai manjat tu lah. Bila saya memang suka merdeka. Jadi sekarang ni ada Abang Din ni lah yang dia tolong saya manjat-manjat ni kan. Pelbagai cara dilakukan bagi menzahirkan kecintaan terhadap negara walau dalam apa juga situasi, dan semangat Encik Baharudin ini perlu dicontohi oleh semua lapisan masyarakat. Mazuria Zulkifli, Berita RTM. Saudara, 2 maut dalam kemalangan di kilometer 8.5 Lebuh Raya Persekutuan setelah kenderaan dipandu bertembung dengan sebuah pacuan 4 roda yang melawan arus. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib berkata, hasil serangan awal urin ke atas pemandu pacuan 4 roda berusia 24 tahun itu mendapati suspek positif ganja.
Dan suspek direman selama 6 hari sehingga 17 September ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan melulu atau berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Dua mangsa yang maut ialah wanita berumur 18 tahun yang memandu kereta dan penumpang lelaki berumur 19 tahun. Kedua-dua mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Shah Alam untuk bedah siasat. Hujung minggu yang lebih gembira, itu di antara reaksi rakyat apabila kerajaan memberi lampu hijau bagi mereka yang telah lengkap divaksin untuk mengunjungi pusat tumpuan kelancongan sejurus selepas bermulanya fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN bagi negeri-negeri di Lembah Kelang. Wartawan Suhail Muhammad Nur ada butirannya. Saudara, sektor pelancongan dan perhotelan diketahui umum terjejas akibat pandemik COVID-19. Impaknya turut dirasai rakyat, terutamanya di pantai Bagan Lalang, Selangor ini. Alhamdulillah lah, at least kita dah boleh ambil udara segar kat luar. Walaupun kita rasa keadaan kat luar masih belum selamat, tapi kesihatan mental juga penting untuk kita teruskan hidupan selain daripada kena penyakit kan. So kita bawa juga anak-anak keluar untuk tengok dunia luar, untuk bagi dia explore. Persoalannya, adakah kelaziman budaya baru terus diperhatikan dan sudah bersediakah rakyat beralih ke fasa endemik? Sebenarnya dia sebab SOP ni kita dah praktis dari tahun lepas lagi kan. Tinggal lagi sebab kita memang terpaksa terima dan hidup dengan pandemik endemik lah lepas ni kan. Maknanya SOP yang ada tu kita teruskan, terus jaga diri dan hidup pun diteruskan macam biasa. Pada saya semua kena bersedia lah sebab kita pun semua tahu yang COVID ni takkan berakhir. So kita pun kena buka minda kita supaya kita boleh berhadapan dengan situasi sekarang ni. Kami sekeluarga berterima kasihlah kepada kerajaan kerana memberi sedikit pengeluaran kepada kami untuk meluangkan masa bersama rakan-rakan, bersama keluarga. Walau bagaimanapun kita kena jaga SOP. Kebebasan pergerakan antara daerah buat penerima yang sudah lengkap 2 dos vaksin memberi kelegaan yang tertangguh sejak negara melaksanakan PKP. Namun, pembudayaan norma baharu oleh segenap lapisan masyarakat terus dituntut bagi mencapai matlamat negara bebas COVID-19. Laporan Suhail Muhammad Nur, Berita RTM. Bendera adalah simbol penghormatan, martabat dan kedaulatan bagi sesebuah negara. Secara tersirat ia mainkan peranan menyatu padukan pelbagai kaum tanpa mengira agama, budaya dan fahaman yang berbeza. Ikuti laporan disediakan wartawan Nur Rashikin Harun melihat kibaran jalur gemilang menjelang Hari Malaysia yang bakal disambut 16 September akan datang. Pelbagai aktiviti dirancang tahun ini bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Meski terhad rentetan kekangan akibat pandemik yang melanda negara, ia sama sekali tidak menghalang masyarakat untuk terus menunjukkan semangat patriotik dengan mengibar jalur gemilang. Bagi Muhammad Rafi Ismail, pengerusi KRT Taman Marida, pihaknya mengajak komuniti taman tersebut menghias rumah masing-masing dengan bendera negara. Kita nak menyuarakan penduduk ni, kita nak lagi sebenarnya kita nak merapatkan lagi silaturahim bersama-sama penduduk. Jadi kita buat kibar jalur gemilang, nak bersama-samalah, tak kira kaum lah, kita nak merapatkan semua. Pihaknya percaya kibaran jalur gemilang mampu menyemarakkan semangat jati diri rakyat sekaligus melahirkan rasa cintakan tanah air dan menghargai pengorbanan generasi terdahulu. Warga Taman Marida juga percaya jalur gemilang membawa pelbagai maksud, salah satunya kesatuan dan keharmonian rakyat di Malaysia. Memang happy sangat-sangat sebab keluar daripada buka pintu kan, happy sangat, macam seronok pula, macam ada apa lah kan, ada apa ya, tak tahu, tak dapat gambarkan lah. Happy nak jambut hari kemerdekaan, macam kita nak rasa raya pun ada.
generasi muda ni sepatutnya kita kena tanamkan semangat tu daripada sekolah. Masa sekolah mereka telah dididik dalam pendidikan moral, civic semua kan. Jadi sepatutnya pelajar-pelajar dia mesti dan peranan ibu bapa juga. Kita sama-samalah mengibarkan jalur gemilang. Tak banyak sikit, at least sebuah rumah satu bendera. Itu menunjukkan kita ni cinta kepada negara. Untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih kita kepada negara, kita gantunglah bendera Malaysia dan tegakkanlah supaya kita melambangkan. Tanpa bendera mana kita tidak menghayati kemerdekaan itu sendiri. Ibarat macam kata orang tu, kalau kita cinta kepada seseorang dan kasih kepada seseorang itu, kita akan membagi hadiah. Tapi sebagai tanda cinta kepada negara dan kasih kepada negara, marilah kita bersama-sama menaikkan bendera Malaysia, tanda cinta dan kasih sayang kepada negara Malaysia. Bendera yang dihias megah sejak bulan lalu akan terus dikibarkan hingga 16 September depan. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan, ia menyemarakkan lagi perpaduan komuniti dengan kibaran jalur gemilang. Ia jelas menunjukkan masyarakat yang pelbagai di negara ini boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Nura Syikin Harun, Berita RTM. Sedikit perkembangan sukan dalam usaha memperkasakan orang kurang upaya OKU dalam bidang sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS sedia mempertimbang cadangan Senator Datuk Rosadi Baradzi untuk membina sekolah sukan bagi golongan tersebut. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu berkata perkara tersebut akan diperhalusi dan dibincangkan dalam masa terdekat. Ini satu cadangan yang amat baik. Namun kita perlu perhalusi dan akan terus mengadakan perbincangan dengan pihak Kementerian Pelajaran dan insya-Allah kalau satu hari nanti kita mendoakan agar ianya dapat jadi kenyataan dan dapatlah kita memberi inisiatif yang lebih baik kepada sukan para ini dan semoga ianya berkembang kerana mereka juga mampu mengharumkan nama negara di persada dunia. Sebelum ini, Datuk Rosadiba turut mencadangkan agar atlet-atlet PEKA dibenarkan menyertai program Majlis Sukan Negara selain layak menerima skim hadiah kemenangan sukan, Syakam andai memenangi pingat dalam kejohanan berprestij. Selain itu, sukan orang PEKA Malaysia SUKMA yang wajar diletakkan sebaris Sukan Malaysia SUKMA. Baik saudara, berita wilayah 12 September berakhir di sini. Marilah kita terus berganding bahu memelihara serta memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. Kita semua keluarga Malaysia terus kibarkan jalur gemilang #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam hormat.